Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk makluman anda yang video kali ini disponsor oleh Asus Malaysia. Cerita dia macam ni. Saya nak review prosesor terbaru dari Intel iaitu Intel Core i7 13700K. Tapi saya tak ada duit nak beli prosesor tu. So, saya tanya beberapa brand motherboard yang ada dekat Malaysia, ada tak Intel Core i7 13700K yang saya boleh pinjam? Asus bagi tahu mereka ada dengan syarat saya kena kongsikan dengan motherboard mereka iaitu Asus TUF Gaming Z790 plus Wi-Fi D4. Bagi saya tak ada masalah as long as saya dapat prosesor tu, saya dapat review and saya dapat compare dengan AMD Ryzen 7 7700X yang saya review sebelum ni. Okey, jalan aja. Tanpa berlengah lagi, anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Jom. Okey guys, sebelum kita tengok Intel Core i7 13700K dengan lebih detail kan, kita tengok dulu motherboard yang Asus hantar kepada saya ni iaitu Asus TUF Gaming Z790 plus Wi-Fi D4. Ini kotak dia masih dengan tema TUF military dengan aksen warna hitam gunmetal gitu. Kalau anda beli motherboard ni, first kali anda akan dapat dia punya user guide, which is benda ni penting untuk mereka yang baru nak berjinak dalam alam PC Master Race ni. Dan ada certificate of reliability yang kata motherboard ni tahan lasak, dia dah lulus beberapa test dan sebagainya. And dia bagi kepada kita screw dan juga dampening foam, ada 2 SATA kabel and ada Wi-Fi 6 antena. Alright, ini main produk dia, Asus TUF Gaming Z790 plus Wi-Fi D4. Aesthetically, motherboard Asus TUF Gaming ni memang kasar and garang sebab dia nak bawa tema military tu. But seriously, nice, cantik. Finishing dia tu kemas. Dekat input-output connection belakang ni ada cover Asus TUF Gaming. Lepas tu, kalau anda tengok dia penuh dengan heatsink untuk bantu motherboard ni lebih sejuk. Untuk makluman anda, chipset Z790 ni masih menggunakan soket LGA 1700 dan kalau anda tengok di keliling soket prosesor penuh dengan kapasitor yang mana dia adalah military grade supaya dapat hold power dengan lebih tinggi, tapi dalam masa sama dia tak panas. Benda ni penting sebab nak deliver power yang lebih efisien. Dan benda menarik dekat motherboard ni ialah dia masih guna RAM module DDR4. Yang ni saya akan cerita kejap lagi. Bawah soket prosesor ada satu slot PCIe 4 untuk SSD, ada satu PCIe slot untuk graphic card yang dah ada guard supaya kalau kita pakai graphic card yang gemuk yang besar tu, bila berlaku sagging, kita punya slot ni masih lagi terselamat. Yang best tentang Asus punya motherboard yang high end macam Asus TUF Gaming ni, dia tak pakai mekanisme clip biasa tu. Dia ada satu button yang mana kalau kita tekan button tu, dia punya clip untuk PCIe graphic card tadi akan terbuka. Senang untuk kita cabut graphic card. Bawah ada beberapa PCIe dan juga PCIe Express slot, ada 2 slot NVMe SSD dan ada satu PCIe slot yang besar. In terms of input-output connection, bagi saya dah good enough. Ada HDMI, ada DP, ada USB-C 3.2 Gen 2 kali 2 port. Lepas tu ada 3 USB 3.2 Gen 2 dan ada 4 USB-A 3.2 Gen 1, Wi-Fi module, LAN port dan juga audio jack. Untuk dia punya I/O from panel tu, dia dah pun ada USB-C, dia dah pun support USB-C. Okey, bagi saya Asus TUF Gaming Z790 plus Wi-Fi D4 ni antara motherboard yang menarik untuk kita survey dia sebab aesthetically dia nampak jantan habis military tu kan. Lepas tu durability dia pun tinggi. Dia bukan pakai PCB board yang biasa, dia pakai yang tebal berlapis-lapis gitu dan dia dah pun hadap beberapa test untuk check dia punya durability tadi. And yes, feature dia lengkap. Input-output connection banyak. Lepas tu ada ARGB Gen 2 dah, bukan Gen 1, Gen 2 dah. Alright.
Apa yang menarik lagi tentang Asus TUF Gaming Z790 Plus Wi-Fi D4 ni, dia masih kekalkan modul DDR4 untuk RAM dia. Kita tahu yang latest teknologi dah pun DDR5. DDR5 ni kalau kita tengok dia punya speed laju gila kot. 6400 mega transfer per second. Mereka dah tak sebut megahertz lah. Mereka sebut mega transfer per second. Tapi hakikatnya dalam dunia sebenar kita tak mampu nak bezakan sangat speed antara 3600 MHz dengan 6400 mega transfer per second tu. Tak nampak sangat dah. Even saya rasa dalam 5 tahun lagi pun belum ada software ataupun game yang mampu tarik potensial sebenar RAM DDR5. Bagi saya tak ada. That's why kalau anda nak buat satu PC gaming yang guna prosesor terbaru, chipset terbaru Z790 tapi anda nak budget, maybe anda nak guna duit tu untuk liquid cooler ke ataupun untuk graphic card kan, so anda patut beli Asus TUF Gaming Z790 Plus Wi-Fi D4 ni. Jimat duit. Alright, tentang Intel Core i7 13700K, ini adalah prosesor terbaru dari Intel yang ada 16 core, 8 performance core and 8 efficient core. Dan dia ada 24 thread. Efficient base clock dia dalam 2.5 GHz, performance base clock dalam 3.4 GHz, efficient turbo 4.2 and performance turbo 5.3 GHz. Base power dia 125 watt dan maksimum 253 watt. So, ini graf perbandingan untuk software Cinebench R15 dengan RT23 untuk Intel Core i7 13700K dan juga Ryzen 7 7700X. Oh ya, spesifikasi untuk eksperimen kali ni saya cuba kekalkan yang mana boleh kekalkan lah. So macam anda tahu yang chipset dia berbeza, bermaksud yang motherboard dia berbeza and dia punya RAM pun berbeza. Yang lain sama, liquid cooler pun sama, dia punya graphic card pun sama, power supply sama. Alright, dari graf ni obviously Intel Core i7 13700K overwhelm Ryzen 7 7700X especially untuk multi-core. Dari segi thermal, saya guna Deepcool Infinity Series LT520 240mm liquid CPU cooler. Saya run AIDA 64 selama 1 jam dan ini adalah suhu akhir untuk kedua-dua prosesor. Basically, TDP untuk Intel Core i7 lagi tinggi compare dengan AMD Ryzen 7. That's why kita dapat result yang sebegini. In terms of power efficiency, maybe saya akan go for AMD lah. Last sekali, dari segi gaming, saya guna graphic card terbaru dari iGame iaitu iGame GeForce RTX 4080 16GB Advanced OC dan RAM saya kekalkan kapasiti dia kepada 32GB. Speed memang tak dapat nak elak sebab untuk Ryzen 7 7700X saya pakai motherboard yang guna RAM DDR5. Speed dia ialah 6400 mega transfer per second. Manakala untuk Intel Core i7 yang kita fokus dalam video kali ni, saya pakai Asus TUF Gaming Z790 Plus Wi-Fi D4 yang mana dia hanya support DDR4. So speed RAM untuk Intel Core i7 hanya 3600 MHz. Dari segi kalau kita tengok graf ni secara keseluruhan kita dapat simpulkan yang sebenarnya tak berlaku perbezaan yang ketara performance gaming antara kedua-dua prosesor. Yang paling obvious ialah dekat GTA 5 tapi yang lain tu lebih kurang sama. That's why bagi saya kalau anda nakkan sebuah prosesor yang latest untuk main game semata-mata, anda memang patut beli AMD Ryzen 7 7700X. Kenapa habis cerah? Sebab sebelum saya record video ni, saya dah check harga latest untuk kedua-dua prosesor dekat Shopee. Intel Core i7 13700K harga dia RM1,998 Malaysia. Manakala untuk Ryzen 7 7700X harga latest ialah RM1,899 Malaysia. Perbezaan sebanyak RM1,000 Malaysia. Kalau kita fikir logik, perbezaan sebanyak RM1,000 dan performance gaming kita dapat lebih kurang sama, better kita go for yang lebih murah. Lagi jimat kan? Dan kalau anda memang nakkan sebuah prosesor yang banyak core, anda nak guna untuk editing, anda nak guna untuk rendering 3D ke, AutoCAD ke, ataupun maybe anda seorang streamer, anda nak buat 3-4 kerja dalam satu masa, 3-4 kerja yang heavy yang heavy dalam satu masa, yes, anda patut beli Intel Core i7 13700K. Apa-apa pun, video kali ni disponsor oleh Asus. Kalau anda nak beli Intel, anda kena beli motherboard yang ada dekat depan saya, iaitu Asus TUF Gaming Z790 Plus Wi-Fi D4. Kalau anda nak beli AMD, anda boleh beli yang lebih kurang sama juga dengan yang ni, iaitu Asus TUF Gaming
X670E plus Wi-Fi. Yang tu pakai DDR5. Link saya letak dalam ruangan description box below. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh. Jumpa lagi.